Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin muka surat 43 baris 14 daripada bawah. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala ke-11 Samam, iaitu tuli lawan sambung. Jadi sambung sifat yang seterusnya, sifat yang mustahil pada akal, mesti ditolak dan tidak diterima oleh akal yang sihat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan boleh bersifat dengan sifat tuli. Maka dia pun sambung ke 11-nya Samam. Samam tu bahasa Arab. Maksud dia tuli. Tuli inilah lawan daripada sifat sama'. Samak-samak ni terjemahan dia ialah pendengar ataupun pendengaran. Itu yang diterjemahkan oleh ulama-ulama akhir alam Melayu gitu. Kerana dia nak merujuk kepada satu sifat yang ada di Tuhan, bukan satu sifat yang berdasarkan perbuatan Tuhan. Kalau satu sifat yang berdasarkan perbuatan Tuhan, dia panggil mendengar. Mendengar tu satu perbuatan. Sedangkan sifat ma'ani Allah Ta'ala bukannya nak menceritakan berkaitan perbuatan, tapi dia berkaitan dengan sifat pada zat. Maka ulama-ulama Melayu al-akhir ataupun mutaakhir tahun 1960-an 70-an tu terjemah pendengar. Itu sama. Lawan bagi pendengar tu ataupun pendengaran tu tuli. Kalau mendengar lawan dia ialah tidak mendengar. Mendengar bukan lawannya tuli. Buktinya ialah kalau kita buka dalam kitab fiqh bab jinayat, kita akan jumpa perbahasan menghilangkan samak orang. Menghilangkan samak orang. Jadi samak tu kita nak terjemah apa? Kalau kita kata mendengar, maka kita akan kata menghilangkan mendengar seseorang. Menghilangkan mendengar seseorang. Kena diak, contoh. Diak ni denda lah. Kena ada bayaran-bayaran tertentu. Jadi senanglah kalau orang tampar kita tutup telinga. Kerana kita tidak mendengar ketika itu. Mana dia sudah menghilangkan mendengar kita. Itu kalau kita kata mendengar. Tapi maksud dalam kitab jinayat itu bukan begitu. Menghilangkan samak maknanya menghilangkan pendengaran.
sehingga kan orang itu tidak boleh mendengar dengan sifat pendengarannya, dipanggil sebagai tuli. Maka adalah bayaran diat yang perlu diberikan kepada orang yang kena tersebut. Kata musannif, tuli lawan sama, lawan sifat pendengaran. Kenapa kita belajar sifat mustahil? Kena ingat balik kata Imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala Al-Hidhidi. Dia mengatakan kita belajar sifat mustahil pertamanya untuk mengukuhkan keimanan kita hak wajib tadi. Allah Ta'ala mesti ada, mesti qidam dan sebagainya, untuk menguatkan sifat yang wajib yang kita telah faham. Kerana dia berkaitan dengan akidah. Akidah ni dia berdiri atas jalan yakin, bukan jalan zon, bukan jalan waham, bukan jalan syok. Jadi yakin tak dapat tidak perlu kepada pengulangan dan pensabitan, ataupun dia panggil pengulangan terhadap apa yang kita kuasai, apa yang kita i'tiqadkan, apa yang kita pegang. Lagi kejap benda tersebut, lagi banyak kita ulang, lagi kejap benda tersebut. Jadi kita faham dah bila seseorang itu ada sifat pendengaran, confirm dia bukan tuli. Tapi kita sebut juga dia tu mustahil tuli kerana untuk memperkuatkan lagi dia ni ada sifat pendengaran. Itu tujuan ulama ahli sunnah wal jamaah meletakkan sifat mustahil selepas daripada sifat wajib, supaya untuk kita kukuhkan lagi pegangan kita terhadap sifat-sifat Allah yang wajib itu. Kemudian, dan barang yang pada maknanya makna tuli. Hak jenis tuli, dia tak tuli tapi berada pada makna tuli, juga mustahil. Dengan bahawa, contoh kata makna tuli, dengan bahawa ada baginya bagi Allah itu jihah. Jihah ni arah, seperti kanan atau kiri. Dia dengar belah kanan, tak dengar belah kiri. Hak tu berada pada makna tuli. Nampak macam ada sifat sama, tapi pada hakikatnya itu sudah menyabitkan seolah-olah Allah tuli. Itu maksud makna tuli. Seolah-olah kita sabitkan tuli bagi Allah secara tidak langsung. Kalau secara langsung, kafir lah. Kita kata Allah tuli, kafir. Kata Allah Ta'ala ni mendengar sebahagian, tak mendengar sebahagian, pun kafir juga. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar segala-galanya tanpa ada batasan, tanpa ada halangan. Ataupun ada ia Allah dengan serta hampir. Ataupun ada ia mendengar Allah tu dengan serta hampir. Tiada dengar jika jauh. Kalau kita kata Allah Ta'ala dengar benda tu, tapi kena dekat sikit, sabit arah pada Tuhan dari sudut dekat dan jauh. Itu bukan arah lah, dia panggil jarak. Mensabitkan jarak bagi Allah sama dengan makhluk. Jadi bila mensabitkan arah atau mensabitkan jarak bagi Allah untuk Allah dengar, itu seolah-olah macam tuli. Jadi kita ada sifat pendengaran dan kita boleh mendengar. Mendengar kita bila nisbah kepada Allah tuli. Bukan kita tuli tak. Kita tidak menafikan kita ni boleh mendengar. Ya betul. Tapi bila nisbah kita yang mendengar dengan Allah yang mendengar, kita ni macam tak dengar. Kita ni macam tak dengar. Macam kita nisbahkan pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah. Kita ada ilmu nazari, ilmu yang kita tilik fikir. Kita ada ilmu kasbi, kita ada usaha terhadap ilmu tersebut sehingga kita tahu. Kita ada ilmu daruri, tanpa usaha ikhtiar pun ada ilmu tersebut. Tapi bila nisbah pada Allah, semua tu dipanggil jahil. Bukan kita menafikan itu ilmu kita. Kita tidak menafikan itu suatu ilmu, tapi nisbah pada Tuhan semua jahil berlaku. Penglihatan kita, bila kita melihat benda yang dekat, kita tidak boleh melihat benda yang jauh. Kita tidak menafikan melihat kita, tapi nisbah melihat kita dengan melihat Allah, kita punya melihat ni macam buta. Macam buta. Tu maksud makna buta. Hak ni makna tuli. Ataupun mendengar dengan lubang telinga. Kita mendengar dengan lubang telinga. Lubang telinga ni dia panggil salah satu anggota. Beza dengan mendengar dengan apa tu, orang pekak tu, dia pakai satu alat tu. Satu alat. Hak telinga ni
Dia panggil anggota. Alat pun tidak, anggota pun tidak. Allah Ta'ala mendengar belaka tanpa alat, tanpa dengan jisim ataupun anggota. Kita sama ada mendengar dengan anggota kalau Allah Ta'ala beri sifat pendengaran yang jelas, ataupun kita dengar dengan alat yang kalau kita ni seorang yang tuli ataupun kurang pendengaran, ada alat dia untuk kita dengar orang cakap. Jadi kita mendengar sama ada dengan sifat pendengaran yang ada di anggota ataupun dengan alat bantuan. Jadi Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala dengar dengan lubang telinga, Allah Ta'ala dengar dengan alat, maka hak tu seolah-olah macam tuli. Kemudian dia kata atau dengan telinga. Tadi dengan lubang telinga, ni dengan telinga. Telinga ni hak penuh lagi ya, lubang telinga lubang ya. Atau didengar Allah suara jua. Hak ni khilaf. Hak ni khilaf sikitlah. Dia dengar suara saja ke dia dengar benda ada. Hak ni khilaf ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pandangan pertama kata Allah Ta'ala hanya mendengar suara. Dia panggil al-masmu'at. Benda yang didengar. Apa yang didengar makhluk? Suara saja. Allah Ta'ala pun mendengar suara saja. Cuma bezanya suara yang Allah dengar tidak ada batasan. Kita hanya mendengar suara yang hanya berada di dekat kita saja. Itu pandangan pertama. Tapi itu bukan pandangan yang mu'tamad. Pandangan yang mu'tamad, pandangan kedua, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar mendengar suara, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar benda selain suara yang ada. Allah mendengar benda yang selain suara yang ada. Contoh warna. Ada tak warna? Ada. Allah dengar warna, Allah dengar warna. Kita ada tak? Ada. Allah dengar kita, Allah dengar kita. Allah dengar kita dan Allah dengar suara kita. Kursi ada tak? Ada. Allah Ta'ala dengar kursi itu. Lepas tu orang tanya pula, dengar kursi kat mana? Ada suara yang kita tak dengar ke? Tu faham silap tu. Kita kata dah, Allah Ta'ala mendengar benda selain suara yang ada. Jadi kalau kita kata, Allah Ta'ala dengar kursi. Mana Allah Ta'ala, mana kursi ni ada suara? Bukan. Kalau bunyi, kalau kursi itu ada suara, Allah Ta'ala dengar suara kursi, Allah Ta'ala dengar kursi. Dua benda Allah dengar. Dah dengar lagu mana? Wallahu a'lam. Habis. Satu ya. Sebab apa Allah a'lam? Sebab kita tak faham macam mana Allah dengar benda ada selain suara. Sebab kita tak pernah lalui. Kita hanya pernah tahu dan pernah boleh bayang dengar suara tu ya. Tapi kalau dengar benda ada, kita tak ada pengalaman lagi pada adatnya. Maka kita pun tak tahu macam mana kita boleh mendengar selain suara yang ada. Tak tahu. Allah Ta'ala boleh mendengar selain suara yang ada. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tak tahu dah. Itu luar batasan akal. Habis. Ke-12 ama, iaitu buta. Iaitu buta tu lawan bagi basar. Basar apa dia? Sifat pelihat ataupun kita kata pelihatan. Ulama Jawi mutaakhirin, ulama Jawi hak belakang-belakang dia terjemah pelihatan. Pelihat. Kalau kita nak terjemah pelihatan pun tak apa, boleh je. Sebab apa? Sebab basar ini dia nak merujuk kepada satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Bukannya dia nak mentafsirkan Allah Ta'ala itu melihat. Melihat tu ijma' ulama', tak ada khilaf. Siapa engkar kafir. Sifat ma'ani bukan nak merujuk kepada melihat Tuhan, tapi nak merujuk kepada Allah ada satu sifat yang bernama pelihat. Patut Allah melihat. Melihat tu, itu ijma' ulama' tak ada khilaf. Siapa engkar kafir. Sebab tu Mu'tazilah dia tidak engkar Allah melihat, dia tidak engkar Allah mendengar. Dia hanya engkar pendengaran dan penglihatan Allah yang qadim. Dia kata Allah Ta'ala itu melihat dan mendengar dengan zat. Allah Ta'ala mengetahui dengan zat. Allah Ta'ala berkuasa dengan zat. Allah Ta'ala berkehendak dengan zat. Semua zat belakang. Tidak ada sifat ma'ani.
Adakah dia kafir? Tak kafir. Dia masih beriman tapi fasik. Mu'tazilah berhujah dengan Ahlus Sunnah. Mana bukti Allah Ta'ala ada sifat ma'ani? Contoh sifat sama' basar. Kita pun bagi dalil wa huwas sami'ul basir. Dia balas balik. Ayat wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat. Itu dia nak merujuk kepada mendengar dan melihat Allah. Bukan ada satu sifat yang qadim yang namanya pelihat dan pendengar. Maka jawapan Ahlus Sunnah senang saja. Orang yang mempertikaikan bahasa sedemikian, makna dia tak faham bahasa Arab. Bila bahasa Arab sebut basirun, yang melihat. Sebab apa kita kata yang melihat? Sebab dia ada sifat melihat. Kalau kita kata orang ni aling, boleh kita guna perkataan tu pada orang jahil? Tak boleh. Sebab nak panggil dia tu orang yang mengetahui, pasti terlebih dahulu ada pengetahuan. Kalau tidak ada pengetahuan, kita tak boleh kata dia mengetahui. Dia panggil orang tu tidak mengetahui atau makna lain jahil. Itu bolehlah. Itu tak boleh kata dia itu orang yang alim. Oh, ada pengetahuan? Tak ada pun. Tak boleh itu. Jadi orang yang mendengar, mesti ada sifat pendengaran. Tu ulama Ahlus Sunnah dia bahas, dia berhujah dengan ulama bahasa. Dia guna bahasa. Mana Mu'tazilah tidak menghabisi bahasa, tidak menguasai bahasa Arab dengan kejam. Sehingga kan dia mempertikaikan. Bila sebut basirun yang melihat, nak merujuk kepada melihat Allah, bukan nak merujuk pada pelihatan Allah. Situ. Kemudian dia kata, dan barang yang pada maknanya makna tuli, buta. Buta mustahil. Apa yang membawa makna buta juga mustahil. Contohnya seperti bahawa ada melihat dengan biji mata. Kita melihat dengan sifat pelihat yang Allah letak di biji mata. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat yang tak ada di biji mata. Lepas tu ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah melihat. Itu. Cuma kita belajar sifat 20 ni, kita Durus Thamin dah peringat banyak kali dah. Kita kata melihat Allah dengan sifat pelihat bukan bermaksud Allah berhajat sifat pelihat. Kita tak boleh bahasakan kata Allah berhajat kepada sifat pelihat untuk Allah lihat. Tak boleh. Cakap begitu tak boleh. Lepas tu kita duk belajar selama ni melihat Allah dengan sifat pelihat. Hak tu dia panggil nak faham maksud sifat saja. Nak faham maksud sifat. Hakikatnya bukan pelihat Allah yang lihat. Hakikatnya Allah yang melihat. Cuma kita nak faham konsep melihat Allah, kita bahasakan dengan melihat Allah dengan sifat pelihat. Bukannya kita kata Allah berhajat kepada sifat pelihat, Allah pun lihat. Bukan gitu. Cakap itu boleh jadi kufur pula kerana ada sumber ihtiyaj, ada sumber-sumber keberhajatan Tuhan terhadap sesuatu. Itu ungkapan bahasa yang tak kena lah. Ataupun dengan kelopak tu ataupun dengan kelopak mata. Kelopak mata hak ni lah. Kat atas mata ni pun bukan juga. Atau mendinding akan penglihatan Allah oleh gelap. Waktu gelap Allah tak nampak, waktu cerah Allah nampak. Mustahil. Hak tu berada pada makna buta. Kita hanya melihat benda yang kalau di tempat cerah, di tempat gelap tak akan boleh lihat. Jadi kita buta ke? Kita tak buta, melihat. Tapi nisbah melihat kita dengan melihat Allah, melihat kita macam buta. Itu maksud pada makna buta. Bukan bermakna menafikan kita ni tidak melihat dah. Tak menafikan kita ni melihat, cuma nisbah kepada Allah, melihat kita ni masih tahap buta. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, atau ada serta hampir, tiada jauh dan tiada sangat hampir. Pelihatan Allah Ta'ala melihat tu dalam keadaan hampir, tidak jauh.
dan tidaklah sangat hampir. Allah Ta'ala lihat tu ada jarak tertentu. Sabit kepada Allah jarak tertentu untuk melihat sesuatu. Tak dekat sangat, tak jauh sangat. Qadar-qadar yang boleh dilihat. Tu tak boleh. Itu berada pada makna buta. Kalau kita penglihatan kita dekat sangat pun tak boleh nampak. Kalau kita baca kitab ni dekat sangat, boleh nampak tulisan, tak boleh. Jauh sangat pun tak boleh. Jadi mestilah jarak itu jarak yang sederhana. Barulah kita boleh baca. Jadi Allah Ta'ala bukan begitu. Jauh pun dia nampak, dekat pun nampak, semua nampak belakang. Dengan sifat penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim. Bagaimana Allah melihat? Wallahu a'lam. Situ ya. Asalkan kita beriktikad Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat melihat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Melihat benda apa? Melihat benda yang ada. Sama ada benda ada itu suara atau selain suara. Dia macam sifat pendengaran. Allah Ta'ala boleh melihat suara, kita tidak boleh melihat suara. Kita hanya boleh mendengar suara. Allah Ta'ala boleh melihat selain suara yang ada. Kita hanya boleh melihat benda ada selain suara yang terbatas di dekat kita sahaja. Jauh tak ada dah. Tak nampak dah jauh. Walaupun dia tu benda yang boleh kita nampak, tapi tak nampak. Allah Ta'ala benda jauh, benda dekat nampak. Suara pun nampak juga. Tu. Macam mana Allah Ta'ala melihat suara? Wallahu a'lam. Itu je lah. Lepas tu sifat 20 ni tak payah. Yang payah tu momokkan orang. Cara orang cakap, cara orang mengajar tu, kalau pas apa lajak kan, orang pun tuduh sifat 20 ni pas apa. Padahal dia tu tidak pas apa. Dia bersumberkan Al-Quran dan hadis. Cuma cara orang bahas tu berbeza-beza. Kalau orang awam, cara orang awam. Kalau pelajar, cara pelajar. Kalau tahap guru, cara tahap guru. Dia ada perbezaan peringkat. Macam mana-mana ilmu lah, fiqh ke, tasawuf ke. Kalau fiqh tu, kalau orang awam, cara lain baca dia. Kalau tahap pelajar, cara lain baca dia. Tahap guru, lain pula. Tahap orang awam, sekadar bagi tahu hukum. Tak payah bagi tahu dalil pun tak apa. Mari tahap pelajar, kena bagi tahu sebab. Illah, kenapa dia begini, kenapa tidak begitu. Mari tahap guru, tahap tinggi, dia mari nak dalil pula. Hak tu tahap untuk mereka. Untuk tasawuf sama juga. Hak qadar fardu ain bawah sekali. Atas sikit hak qadar tariqah. Orang nak salik, orang yang berjalani dalam jalanan tariqah, dia mari pula tasawuf lain pula. Atas lagi arif billah, dia sudah menjadi arif billah, tasawuf dia tahap lain pula. Jadi setiap ilmu ada tahap dia. Jadi bukan semua sifat 20 pasapah belaka. Bukan semua sifat 20 pasapah belaka. Bagi bukti pasapah tu kat mana. Dia akan bagi bukti ke mana? Dia akan bagi bukti jikalau tu. Dia main dalil. Tu jikalau tidak ada begini, maka begini. Tu pasapah tu. Kalau begitu dia kata pasapah, Allah Ta'ala lebih pasapah. Kalau dia kata begitu pasapah, tamanya dia tak tahu Allah Ta'ala pun berpasapah juga. Allah Ta'ala pun berpasapah juga dalam Quran. Punya berlambak lau dalam tu. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Benda berlaku tak? Jikalau ada pada langit satu Tuhan, pada bumi satu Tuhan, niscaya tak ada langit bumi. Berlaku tak benda tu? Tak berlaku. Tapi Tuhan kata jikalau, lau litakdir, kalau andai kata berlaku gitu tapi berlaku tak berlaku. Tu kalau kata pasapah, Allah Ta'ala telah berpasapah lagi lama. Kita hanya terima konsep pasapah kalau nak kata hak tu pasapah lah. Jadi kalau dia kata pasapah sifat 20, kena tanya semula kat mana pasapah tu. Kalau sifat tu sendiri pasapah lagi kau teruk kawan tu. Sifat tu ada dalam Quran, ada dalam hadis, tiba-tiba dia kata sifat tu pasapah. Kalau sifat 20 tu sendiri pasapah, orang pasapah terlebih beriman daripada kita lagi. Orang pasapah dah beriman lama dah, sebab sifat 20 daripada pasapah. Itu antara benda-benda
momokkan orang yang tak bertanggungjawab terhadap ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tu ya. Kemudian dia kata tiada jauh, okey, atau dilihat akan zat, tiada sifat. Atau dilihat akan zat, tiada sifat, yakni tiada melihat akan sifat. Ataupun kita kata Allah Ta'ala ini hanya melihat zat, tidak melihat sifat yang ada, maka itu juga seolah-olah pada makna buta. Sifat di sini ialah sifat yang ada sahaja. Sebab sifat ni kita kata sifat ni ada dua. Pertama sifat hak ada, yang kedua sifat hak tidak ada tapi dia panggil sungguh. Ni bahasa lama. Ya, mengaji kita lama, sungguh ada ni kalau faham sungguh, faham. Ya sungguh ada ni tak faham pun tak apa. Cuma kalau faham tu faham lah. Lebih faham apa yang kita sebenarnya yakin selama ni, lebih faham. Dia ada dengan sungguh ni tak terang pun tak apa. Tapi kalau dah lalu kau terang lah. Lepas tu dia kata Allah Ta'ala hanya melihat sifat, hanya melihat zat, tidak melihat sifat. Itu tidak betul. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala melihat zat, sebab zat itu ada. Allah Ta'ala melihat sifat, tapi sifat yang ada sahaja. Sifat yang jenis sungguh. Sungguh ni sifat hak yang faham dalam kepala. Contoh laju. Laju, petok, tiga segi. Itu sifat juga. Tapi dia pesen faham dalam kepala otak. Sebab apa? Sebab sifat tersebut tidak boleh kita tuju. Tidak boleh kita tuju. Contohnya bulat. Kalau kita kata bulat itu ada, cuba tunjuk bulat kat mana? Kita pun tuju pak bulat. Hak tu tak kena pada bulat, hak tu kena pada bola. Jadi bola tu zat, bukannya bulat. Bola tu zat, bukannya sifat. Jadi bulat tu kok mana? Gi atas bola, bawah bola, tepi kanan kiri atas belakang bawah semua bola. Bulat tu mari mana? Bulat tu kita faham saja, bentuk begitu bulat. Hak tu dia panggil sungguh. Faham di akal. Faham kata bentuk bulat. Kalau kita kempehkan bola tersebut penyek, dia jadi lain pula. Tisu hak 4 segi tu, kalau kita lipat dua, jadi 3 segi. Dia tak ada dah 4 segi macam tu. 4 segi gimana tahu? Yang adanya tisu. 4 segi tak ada dah 3 tu. Dia ubah jadi 3 segi. Lepas tu kita genggam pula, konyok, genggam. Dia tak jadi dah 3 segi. Dia tak jadi dah 4 segi. Jadi dia apa? Dia jadi bulat. Jadi mana pergi 3 segi 4 segi tu? Tak pergi mana? Sebab apa? Sebab dia bukan jenis sifat yang ada. Jadi sifat tadi tu berubah-ubah berdasarkan bentuk dia yang kita faham dalam kepala. Bila bentuk begini, nama lain. Bila bentuk begini, nama lain. Merah, itu sifat yang ada. Sebab kita boleh tunjuk dan boleh tengok. Keras, sifat yang ada. Sebab kita boleh rasa dengan kulit. Sejuk, sifat yang ada. Kerana boleh rasa dengan kulit. Pahit, masam, masin, itu sifat yang ada kerana boleh rasa dengan lidah. Busuk dan wangi, sifat yang ada kerana dia boleh hidup. Jadi itu antara sifat-sifat yang ada. Jadi mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala hanya melihat zat, bukannya melihat sifat, tidak betul. Ke-13 al-bukmu, iaitu kelu. Iaitu kelu tu lawan kalam, lawan bagi sifat berkata. Ulama dulu terjemah, ulama mutaakhirin alam Melayu terjemah kalam tu berkata. Sebab apa berkata? Sebab sekali lagi dia akan bahas lawannya bisu. Okey, bisu ni apa bisu? Bisu ni ialah tidak ada sistem percakapan kalau di sebuah kita. Sistem percakapan kita tak ada, maka mari bisu. Kalau sistem percakapan kita ada, kita boleh cakap. Gerograng boleh cakap. Tapi kalau sistem percakapan kita tak ada, maka kita akan digelar sebagai bisu. Allah Ta'ala, kalau kita kata
berkata-kata. Berkata-kata lawannya bisu. Adakah itu satu benda yang tepat? Berkata-kata lawan bisu. Berkata-kata, cakap tu lah. Lawannya ialah tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata, nama lainnya ialah diam. Adakah orang diam tu bisu? Tak bisu. Kau tu hak diam ni bisu lah kau. Tak ada. Kau tu hak diam ni bukan bisu, tapi tidak berkata-kata. Dia panggil diam. Kalau tuan-tuan bisu, tiba-tiba sehari ada balik, jeng gitu. Bisu ni tak boleh cakap. Kemampuan nak cakap tu tak ada. Tu panggil bisu. Kemampuan cakap ada. Tu ada sifat berkata. Tapi belum tentu. Bila ada kemampuan cakap, dia akan bercakap. Belum tentu. Waktu tidur, tuan-tuan ada tak sifat pendengaran dengan pendengaran dengan pelihatan? Ada. Tuan-tuan waktu tidur, nyenyok tu lah. Waktu tidur nyenyok tu, tutup mata habis belakang tak sedar diri tu, ada tak sifat pelihat? Ada. Pelihatan ada lagi? Ada. Kita tak panggil buta. Pendengaran ada lagi? Ada. Kita tak panggil tuli. Cuma tidak mendengar dan tidak melihat. Kita waktu tidur bukannya tuli, bukannya bisu, bukannya pekak, tapi hanya tidak mendengar, tidak melihat, tidak bercakap. Bila bangun saja, kita buka mata, boleh melihat. Cakap ya, boleh berkata-kata. Lepas tu orang bercakap, kita boleh mendengar. Sebab kita ada sifat pendengaran, sifat pelihatan, sifat berkata tu. Bukannya hilang sifat tiga tu. Lepas tu kita lawan bisu ni ialah sifat berkata. Ulama mutaakhirin, ulama akhir alam Melayu, dia terjemah berkata. Dia tidak terjemah berkata-kata. Sebab tamanya berkata-kata itu jenis sifat perbuatan. Berkata-kata tu perbuatan. Kalau kita belajar bahasa Melayu, ber dengan me ni perbuatan lah. Sedangkan sifat ma'ani nak membahaskan sifat yang merujuk pada zat, bukan merujuk pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tu satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata. Berkata-kata, Jadi lawan bagi sifat kalam bisu. Allah taala mustahil bisu. Dan demikian lagi barang yang pada maknanya makna bisu. Contohnya keadaan kalamnya, kalam Allah dengan lidah. Kalam ni boleh terjemah dua, berkata dengan berkata-kata. Allah Ta'ala bercakap dengan lidah ke? Tak. Dari sudut sifat kalam nak dia panggil, sifat perkata Allah dengan sifat perkata kita sama-sama dari sudut tidak huruf, tidak bersuara. Itu kata Imam Syarqawi. Sama-sama tidak berhuruf, tidak bersuara. Sifat berkata, bukan berkata-kata. Yang beza sifat perkata kita dengan Tuhan, sifat perkata Allah qadim, kita baharu. Sifat perkata Allah baqa, kita ni fana, bakal binasa. Sifat perkata Allah mukhalafatuhu lil hawadith, tak sama dengan makhluk. Sifat perkata kita sama dengan makhluk lain, iaitu manusia samanya. Sifat perkata Allah Subhanahu wa taala ada. Itu sama kita lah. Sifat perkata kita pun ada juga. Berkata-kata Allah beza juga walaupun sama nama. Berkata-kata Allah Ta'ala tidak dengan lidah, kita berkata dengan lidah. Berkata-kata Allah bukan dengan peti suara, kita dengan peti suara. Berkata-kata Allah bukan dengan berdempek makhraj huruf, kita berdempek satu sama lain sehingga terbit makhraj huruf. Hak tu beza kita berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu beza berkata-kata. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan berhuruf dan keadaan kalam Allah berhuruf dan berhuruf. Dua kali tu, ulang dua kali dan berhuruf dan suara. Berhuruf dan suara ialah yang kita nafinya sifat perkata Allah berhuruf bersuara. Hak tu mustahil. Sifat perkata Allah yang satu berhuruf bersuara, hak tu mustahil.
Tetapi sifat kalam lafzi dia panggil. Kalam lafzi ni kalam yang berlafaz. Tengok Quran tu. Alif lam mim. Berlafaz tak? Lafaz. Kalam Allah tak? Kalam Allah. Yang kata bukan kalam Allah pula. Tu. Tapi kalam Allah hak mana? Bukan kalam Allah sifat ma'ani Quran tu. Kalam Allah lafzi. Hak jenis lafaz. Hak tu kalam Allah tu. Jangan kata, oh tu bukan kalam Allah gitu. Sebab kalam Allah satu di zat Tuhan. Hak tu sifat ma'ani. Kalam Allah ni boleh sebut dua benda. Pertamanya sifat ma'ani tu. Hak tu perbahasan akidah. Yang kedua dalam Quran. Hak tu kalam lafzi. Sudah berhuruf, sudah bersuara kalau orang cakap. Kalau orang baca Quran tu bersuara lah dia. Kalau tak bercakap, kalau tak baca Quran tu tak bersuara tapi sudah berhuruf. Itu kalam lafzi. Hak tu tak nafi lah. Hak tu tidak mustahil. Sebab itu bukan sifat Tuhan. Hak sifat Tuhannya kalam Allah yang azali di zat Tuhan. Yang dinamakan sebagai perkata. Kemudian dia kata, maka yang tujuh yang kemudian ini lawan sifat ma'ani. Tujuh tu lah, lemah, tergagah, bisu, buta, tuli, jahil tu. Hak tu lawan bagi sifat ma'ani yang tujuh. Selesai. Dan lawan sifat ma'nawiyah terlebih nyata daripada lawan sifat ma'ani. Yang terakhir tujuh sifat mustahil. Yang lawan bagi sifat ma'nawiyah. Dia kata lebih nyata. Sebab apa lebih nyata? Sebab kita faham dah ma'ani, faham dah ma'nawiyah. Bila faham ma'ani, confirm faham ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni kita cerita dah dulu. Ma'nawiyah ni ada dua pesen. Pertamanya ma'nawiyah yang ijma' ulama. Tak ada khilaf. Siapa ingkar, kafir. Apa ma'nawiyah tu? Berkuasa Allah, berkehendak Allah, melihat Allah, mendengar Allah, mengetahui Allah, hidup Allah. Hak tu tak ada khilaf. Siapa kata, siapa ingkar, kafir. Ma'nawiyah yang kedua ialah ada sifat ma'ani di zat Tuhan. Itu ma'nawiyah. Tu. Ada sifat kudrat di zat Tuhan. Hak tu ma'nawiyah. Yang namanya kaunuhu qadiran. Ada sifat iradat di zat Tuhan. Hak tu namanya kaunuhu muridan. Hak tu khilaf antara ahlus sunnah dengan mu'tazilah. Mu'tazilah tak ada benda tu. Sebab dia ingkar dah sifat ma'ani. Lagu mana nak ada kaunuhu tu? Tak ada lah. Jadi mu'tazilah sesat, menyesatkan. Tak ada. Tak boleh pakai. Ahli sunnah sabit. Sebab apa? Sebab dia faham dah ada sifat ma'ani, maka ada satu sifat lagi kaunuhu, iaitu dia panggil ma'nawiyah. Situ. Cuma sesama ahli sunnah pula khilaf dari sudut mana? Nak kira ke tak ma'nawiyah ni? Sebab ma'nawiyah ni kita dapat faham daripada sifat ma'ani. Nak kira asing ke sama? Tu khilaf. Ada yang kata tak payah kira dah, cukup faham ma'ani, faham dah ma'nawiyah. Ada yang kata kira juga. Tu khilaf biasalah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ke-14 kaunuhu ajizan an mumkinin. Keadaan Allah yang lemah, yakni yang bersifat dengan sifat lemah daripada mungkin ini. Daripada membuat perkara makhluk. Mungkin ni benda yang boleh ada, boleh tak ada lah. Allah Ta'ala lemah daripada buat makhluk. Itu lawan bagi sifat kudrat. Keadaan Allah bersifat lemah, itu pun mustahil. Bila faham kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat kudrat, maka ternafilah sifat lemah. Begitu juga ternafi keadaan Allah bersifat dengan sifat lemah. Tu Kemudian dia kata kelima, ini lawan bagi keadaan Allah qadiran bagi segala mungkin. Qadiran tu ialah Allah bersifat dengan sifat kudrat. Itu qadiran. Qadiran situ ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala keadaannya bersifat dengan sifat kudrat. Kalau Allah Ta'ala keadaan Allah berkuasa, tu ijma' ulama. Tu ijma' ulama, tak ada khilaf. Sabit benda tu. Keadaan Allah yang berkuasa, tu tak ada khilaf.
keadaan Allah yang bersifat berkuasa, yang bersifat kudrat. Hak tu Ahlus Sunnah wal Jamaah sabit. Mu'tazilah tak ada. Sebab dia menafikan kudrat, maka automatik dia menafikan keadaan Allah bersifat kudrat. Tapi dia tak menafikan keadaan Allah yang berkuasa. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ke-15, kaunuhu karihan, bahawa keadaannya keadaan Allah yang benci. Ini keadaan Allah bersifat dengan sifat benci. Tak mau buat benda tu, buat juga, terjadi juga. Yang tiada berkehendak ataupun yang tiada berkehendak, ini lawan keadaannya keadaan Allah muridan. Keadaan Allah kaunuhu muridan, keadaan Allah bersifat dengan sifat iradat. Lawannya keadaan Allah yang bersifat dengan sifat karahah, benci. Ke-16, kaunuhu jahilan, bahawa keadaannya keadaan Allah yang jahil. Ini lawan keadaannya keadaan Allah aliman. Aliman tu maksud dia keadaan Allah bersifat ilmu. Adapun keadaan Allah yang mengetahui, hak tu ijma' ulama, tak ada khilaf. Keadaan Allah yang bersifat ilmu, hak tu ada khilaf antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Jangan pakailah Mu'tazilah tu, Mu'tazilah tak sabit. Ahlus Sunnah kata, ya ada. Bila kata Allah bersifat pengetahuan, maka ada juga, sabit juga keadaan Allah bersifat pengetahuan. Dia macam kita lah, baju tubuh kita ni zat. Baju ni kita andaikan dia sifat, baju tu sifat, contohlah. Lepas tu tubuh kita zat, kita pun pakai baju. Tubik satu nama lagi, keadaan kita berbaju. Apa maksud keadaan kita berbaju? Mana baju kita ada di badan kita. Tu maksud ma'nawiyah yang kita nak faham. Allah ada kudrat di zat. Hak tu ma'nawiyah, kaunuhu qadiran. Allah ada iradat di zat, itu kaunuhu muridan. Allah ada ilmu di zat, itu kaunuhu aliman. Gitu. Kemudian dia kata ke-17, kaunuhu mayyitan, keadaannya keadaan Allah yang mati. Lawan keadaannya keadaan Allah hayyan, iaitu yang hidup. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat penghidup. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mati. Begitu juga Allah Ta'ala keadaannya ada sifat penghidup di zat Tuhan. Mustahil keadaan dia ada sifat mati di zat Allah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.